Mesyuarat khas Menteri-Menteri pagi tadi juga telah meneliti dan meluluskan pembentangan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia mengenai garis panduan aktiviti sukan dan ko-kurikulum sekolah yang akan berkuat kuasa pada 1 September 2020. Assalamualaikum dan salam sejahtera sahabat-sahabat, rakan-rakan dan teman-teman, guru-guru yang saya hormati sekalian. Begitu juga kepada murid dan ibu bapa. Hari ini kita akan bincangkan satu lagi aspek yang penting dalam pendidikan di negara kita, iaitu berkenaan dengan pentaksiran aktiviti jasmani sukan dan ko-kurikulum atau PAJSK. Jika berdasarkan kepada laman pentaksiran ini, kita dapati untuk pengisian dan pengesahan data ujian SEGAK bagi bulan Mac masih lagi ditangguhkan kepada satu tarikh yang akan dimaklumkan. Okey, manakala pengisian dan pengesahan data keahlian bagi kelab, persatuan sukan, permainan dan pasukan badan beruniform di sekolah masih boleh dilakukan sehingga 31 Julai yang lepas. Artinya sudah berakhir. Tetapi hari ini apa yang kita bincangkan ialah bukan tentang pengisian ini, tetapi tentang apa sebenarnya yang kita faham tentang PAJSK atau pentaksiran aktiviti jasmani sukan dan ko-kurikulum ini, dan apa kaitan SEGAK kepada PAJSK ini. Untuk itu, untuk kita melihat kesemua persoalan-persoalan ini, mari kita perhatikan garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia berkenaan dengan pentaksiran aktiviti jasmani sukan dan ko-kurikulum ini. Okey, ini ialah garis panduan pentaksiran aktiviti jasmani sukan dan ko-kurikulum untuk sekolah rendah. Selepas ini kita akan bincangkan pula bagi PAJSK bagi sekolah menengah. Okey. Sebagai pendahuluannya, kegiatan ko-kurikulum sekolah merangkumi 3 aktiviti utama, iaitu kelab atau persatuan, pasukan badan beruniform dan sukan atau permainan. Penyertaan dalam ketiga-tiga kegiatan ini merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah seperti termaktub dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan Kurikulum Kebangsaan 1997 berkuat kuasa 1 Januari 1998, Akta Pendidikan 1996, Seksyen 18 dan 30. Kepentingan aktiviti ini juga setara dengan aktiviti kurikulum dalam bilik derja kerana peranannya sebagai penyumbang dan pelengkap kepada pengajaran dan pembelajaran murid serta pembentukan modal insan secara menyeluruh yang meliputi aspek kognitif, efektif dan psikomotor. Okey, mari kita lihat rasional di sebalik PAJSK ini. Pentaksiran kegiatan ko-kurikulum yang dibuat oleh sekolah didapati berbeza-beza antara satu sama lain. Keadaan ini menjelaskan wujudnya unsur-unsur ketidaksamarataan dalam pemberian markah kepada murid. Kemungkinan ada murid memperoleh markah yang berbeza walaupun pencapaian dalam kegiatan ko-kurikulum adalah sama. Melalui pendekatan ini, penggunaan borang dan cara pentaksiran yang standard membolehkan unsur-unsur ketidakadilan dalam pemberian markah boleh dihindari. Okey, ini adalah kaedah penilaian. Bagi menentukan murid sentiasa cergas dan bergiat aktif dalam kegiatan ko-kurikulum, penilaian ko-kurikulum dilakukan pada setiap tahun mulai tahun 4. Okey, ini tahap 2 lah sekolah rendah. Sehingga tahun 6. Okey, bagi tempoh persekolahan di sekolah rendah.
Keputusan pentaksiran akan dipersembahkan dalam bentuk prestasi, grid purata semasa dan grid purata terkumpul. Sepanjang tempoh persekolahan, tempoh pentaksiran setiap tahun bermula daripada 1 Januari sehingga 31 Disember. Mari kita lihat panduan pemarkahan. Format PAJSK ini terbagi kepada 3 komponen. Yang pertama, bahagian yang pertama, SEGA. Okey. Kita akan lihat selepas ini apa sebenarnya SEGA. Yang kedua, co-curriculum. Co-curriculum itu ada 3, iaitu kelab persatuan, unit beruniform dan sukan atau permainan. Yang ketiga, extra curriculum. Okey, mari kita lihat ketiga-tiga komponen pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum ini atau PJSK. Pertama kita lihat SEGA, ujian SEGA. SEGA adalah satu set ujian standard kecergasan fizikal untuk mengukur tahap kecergasan fizikal murid berasaskan kesihatan. Komponen kecergasan yang diukur dalam SEGA terkandung dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Sekolah Rendah. Ujian ini hendaklah ditadbir urus oleh guru pendidikan jasmani dan dilaksanakan dalam bulan Mac dan Ogos. Okey, punca kuasanya ialah Surat Perkeliling Ikhtisas Bilangan 2/2016. Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan untuk Murid Sekolah Malaysia, SEGA, bertarikh 17 Februari 2016. Okey. Sekarang kita lihat co-curriculum. Mesyuarat Jemaah Menteri pada 4 Mei 2005 telah memutuskan setiap murid wajib mengikuti 3 aktiviti co-curriculum seperti berikut. 1. Kelab atau persatuan. 2. Pasukan badan beruniform. Dan yang ketiga, sukan atau permainan. Okey, dalam mesyuarat itu juga, Jemaah Menteri menetapkan syarat merit 10% markah co-curriculum bagi kemasukan ke institusi pengajian tinggi awam IPTA atau universiti awam bagi tujuan pentaksiran. Bagi tujuan pentaksiran, hanya 2 markah tertinggi sahaja yang diambil kira daripada 3 aspek utama yang melibatkan 6 elemen. Okey. Yang ketiga, okey, aspek pentaksiran. Kita lihat aspek pentaksiran. Pentaksiran co-curriculum di sekolah meliputi 3 aspek utama. Pertama, penglibatan. Kedua, penyertaan. Dan ketiga, prestasi. Semua aktiviti yang disertai murid akan direkodkan bagi menggalakkan murid untuk mendapatkan skor yang setimpal bagi penglibatan dalam aktiviti berkenaan. Hanya markah yang tertinggi sahaja daripada setiap subkomponen COCUM diambil kira untuk tujuan pentaksiran. Pentaksiran tersebut adalah berdasarkan 6 elemen seperti berikut. Okey. Aspek co-curriculum, aspek aktiviti COCUM dan sukan. Untuk markah ini, peruntukannya ialah 110 markah. Okey, untuk aspek penglibatan, markah yang diperuntukkannya ialah 50 markah. Ada 4 aspek yang akan dinilai, iaitu pertama, jawatan menyumbang 10 markah, peringkat, maksudnya peringkat sekolah, peringkat bahagian, kebangsaan, antarabangsa dan sebagainya, 20 markah, komitmen 10 markah, khidmat sumbangan 10 markah. Kesemuanya adalah 50 markah. Okey. Bagi aspek penyertaan, markah yang diperuntukkan ialah 40 markah. Penilaian adalah berdasarkan kepada kehadiran. Peruntukan markah adalah 40%. Prestasi 20 markah. Aspek yang akan dinilai atau elemen yang akan dinilai ialah mengenai pencapaian. Peruntukan markah ialah 20 markah. Jadi keseluruhannya 110 markah. Jawatan disandang 10 markah. Okey, ada pembahagian di sini. Okey, skor bagi penglibatan elemen perjawatan, contohnya pengurusi, kapten,
pasukan ketua rumah, skor dia 10 markah. Naib pengurusi, penolong ketua rumah 8 markah. Penolong setiausaha 6 markah. Ahli aktif 4 markah. Ahli berdaftar 2 markah. Jadi ini berdasarkan kepada jawatan yang disandang murid-murid dalam badan beruniform ataupun persatuan, okey, ataupun sukan dan permainan. Ini ialah penglibatan perjawatan pasukan unit beruniform anjuran badan bukan kerajaan. Sama juga sarjan TKRS, ketua Trump, sarjan pengurusi, ketua putri, ketua utama seksyen, komander pengurusi 10 markah. Kopral penolong 8, Lance Corporal setiausaha bendahari 7, penolong setiausaha 6, ketua patrol ahli jawatankuasa 5, penolong ketua patrol ahli aktif kumpulan 4, ahli biasa 2. Okey. Ini seni bela diri, lebih kurang juga pengurusi 10, naib pengurusi 8, setiausaha atau bendahari 7, penolong setiausaha 6, ahli jawatankuasa 5, ahli yang aktif 4, ahli biasa 2. Okey, mari kita lihat tentang peringkat penglibatan, iaitu peruntukan tadi 20 markah. Penglibatan murid yang didaftarkan sebagai atlet pasukan perkhidmatan kejohanan khusus, karnival, program dan pertandingan. Itu penglibatan yang pertama. Penglibatan yang kedua, penglibatan murid dalam aktiviti seperti jawatan kuasa pelaksana, petugas teknikal, persembahan selingan. Penglibatan yang ketiga, penglibatan murid yang bersifat meramaikan majlis seperti penyokong, kumpulan sorak dan sebagainya. Okey. Pemberian skor markah adalah seperti berikut. Bagi peringkat antarabangsa, penglibatan 1 yang tadi ini 20 markah, kebangsaan 17, negeri 14, bahagian Sabah Sarawak 12, zon atau daerah 11. Bagi penglibatan yang kedua, antarabangsa 15, kebangsaan 12, negeri 10, bahagian 9, zon 8. Penglibatan yang ketiga, antarabangsa 10, kebangsaan 8, negeri 6, bahagian 5 dan zon atau daerah 4. Bagi komitmen 10 markah, ini adalah komitmen menunjukkan kepimpinan 3, mengurus aktiviti 3, membantu guru atau rakan 2, menyedia peralatan, mengemas peralatan, membersih kawasan, menepati waktu, menunjukkan minat, menunjukkan kesungguhan, mengikut arahan, mencuba, memberi kerjasama, mana-mana nilai murni yang boleh diperhatikan selama dia menunjukkan, murid itu menunjukkan komitmen. Markah yang kita peruntukkan adalah 2. Okey, ini khidmat sumbangan 10 markah, atlet 10 markah, kemahiran khusus 10, persembahan 8 dan sokongan 5. Bagi kehadiran 40 markah, kehadiran kita boleh pecahkan kepada 6, kehadiran 1, 3.33 markah, 2, 6.66, 3, 9.99, 4, 13.32, 5, 16.65, 6, 19.98. Bagi pencapaian antarabangsa 20 markah, ini skor dia, naib johan 19 dan tempat ketiga 18. Kebangsaan 17 bagi johan, naib johan 16, ketiga 15. Negeri johan 14, naib johan 13, ketiga 12. Bahagian 12 untuk johan, naib johan 11, ketiga 10. Zon 11, naib johan 10, ketiga 9. Bagi sekolah, johan 8, naib johan 7, ketiga 6, keempat 5 dan yang kelima 4. Okey. Mari kita lihat tentang ekstra kurikulum. Okey, ekstra kurikulum. Ekstra kurikulum merupakan satu kegiatan sukarela yang bermanfaat pada atau di luar waktu persekolahan ke arah pembentukan pribadi yang terpuji. Markah yang diperolehi daripada bidang ini akan dicampurkan dengan markah tertinggi purata
2 daripada 3 aktiviti kokem sama ada kelab persatuan, pasukan badan beruniform atau sukan permainan. Hanya markah tertinggi sahaja yang diambil daripada salah satu 4 elemen seperti berikut. Perkhidmatan. Okey, perkhidmatan, bukti penglibatan, sijil dan pencapaian. Ketua murid, skor dia adalah 10. Timbalan 8. Pengurusan utama 7. Penolong ketua asrama 6. AGQ utama badan-badan perkhidmatan 5. Ahli jawatan kuasa perkhidmatan sokongan atau AGQ kecil biro, ketua bilik 3. Okey, ini berkaitan dengan anugerah khas. Pemberian pengiktirafan oleh agensi kerajaan, badan bukan kerajaan, kesatuan, persatuan sukan yang berkaitan. Okey, ini di luar kawasan sekolah. Anugerah Tunas Jaya Kementerian Wanita dan Kebajikan Masyarakat, skor markanya 10. Anugerah khas kurikulum dan sukan sama juga. Peringkat kebangsaan 10, peringkat negeri 8, peringkat zon bahagian 6, peringkat sekolah 4. Lain-lain anugerah, peringkat kebangsaan 10, peringkat negeri 7, peringkat daerah 5, peringkat sekolah 3. Penyertaan peringkat antarabangsa bukan anjuran Kementerian Pendidikan, emas 5, perak 4, gangsa 3. Okey, selain daripada itu ada juga beberapa perkara yang perlu diambil kira dalam penilaian itu, iaitu khidmat masyarakat. Okey, baik khidmat masyarakat, aktiviti kejiranan komuniti 1 markah, aktiviti alam sekitar, bencana alam, khidmat jabatan, kebudayaan kesenian, kerohanian, insania, semuanya ini skornya adalah 1. Bagi nilai nadi ilmu amalan membaca, nilam, bukan nilai ya, nilam. Okey, satu program yang menggabungkan semua aktiviti galakan membaca yang disediakan di sekolah dan memberi pengiktirafan. Anugerah nilam bagi sekolah menengah 90 hingga 179 buku, jumlah buku yang dibaca gangsa. 180 hingga 269 perak, 270 hingga 359 emas dan 360 ke atas nilam. Anugerahnya pengiktirafan nilam. Ekstra kurikulum, program nilam kebangsaan 10, emas 9, perak 8, gangsa 7. Negeri 9, emas 8, perak 7, gangsa 6. Di peringkat zon dan daerah, nilam 8, markanya emas 7, perak 6, gangsa 5. Dan di bahagian sekolah, 7 bagi nilam, 6 bagi emas, 5 bagi perak dan 4 bagi gangsa. Okey, mari kita lihat cara pengiraan markah. Contoh pengiraan markah co-curriculum. Okey. Komponen kelab persatuan tahun 4 58 markah, tahun 5 64, tahun 6 86 markah. Okey. Pasukan badan beruniform 70, 80 dan 70 bagi tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Okey, sukan permainan 55, 60, 59. Ekstra kurikulum 5, 10 dan 5. Bagaimana markah ini dikira? Okey, murid ini bermula daripada tahun 4, tahun 5 dan seterusnya dia naik ke tahun 6. Okey, markahnya pengiranya ialah seperti ini. Kita akan tambah yang tertinggi daripada 2 di atas ini. Okey, contohnya bagi tahun 4 58 dengan 70 sama dengan 128, kita bagi dengan 2. Okey. Bagi tahun 5, kita pilih yang tertinggi antara 2 ini. Jadi 64 dengan 80, 144 kita bahagi 2. Begitu juga dengan tahun 6, pilih antara 2 yang tertinggi. 86 dan 70, kita sama dengan 156, kita bahagi dengan 2. Okey. Bila kita bahagi 2, yang ini untuk tahun 4, 128 bagi 2 sama dengan 64. Kita tambah dengan ekstra kurikulum, iaitu markah 5. Pada tahun 5, 72 tambah dengan 10. 72 ni kita peroleh daripada 144 bagi 2 tadi.
Begitu juga tahun 6, 156 bagi 2 sama dengan 78, kita tambah dengan 5. Markah tahun semasa 69. Kita tambah ini 64 tadi tambah 5, 69. Markah kumulatif tahun semasa 69. Markah 10% kepada 2 titik perpuluhan 6.90. Begitulah dia punya cara pengiraan bagi tahun 4 tadi, murid tahun 4 ni. Tahun 5 pengiraannya juga begitu. Untuk mendapatkan markah tahunan semasa GPA dengan CGPA, kumulatif tahun semasa. Okey. Okey. Untuk cara pengiraan GPA, CGPA dan 10% markah kurikulum, pengiraannya adalah seperti ini. Misalnya contoh tahun 2013 tahun 4, markah kurikulum 69 yang tadi itu. Okey, GPA-nya 69, CGPA-nya 69.0. Okey, 2014 tahun 5 82, GPA-nya 82 dan juga CGPA-nya 75.5. Manakala 2015 6 83 79.28 CGPA-nya. Okey, ini ialah tentang pertukaran skor 110 markah tadi kepada 100% markah dalam bentuk perpuluhan. Dalam bentuk perpuluhan. Sifir ini boleh kita kira sendiri dan juga boleh rujuk dalam garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia mengenai ini. Okey, last sekali ialah kita lihat grade pencapaian. Bagi grade A, markahnya adalah antara 80 hingga 100. Grade B antara 60 hingga 79. Grade C 40 hingga 59. Grade D 20 hingga 39. Dan grade E 19.9 dan kurang. Okey, itulah tadi antara perkara-perkara yang perlu diambil perhatian oleh murid, guru dan ibu bapa berkenaan dengan garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia berkenaan dengan pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum. Okey, sekolah rendah. Bagi sekolah menengah hampir sama juga. Tidak ada sebarang perbezaan dari segi skor dan juga dari segi pemberian markah. Okey, masih juga dalam format yang sama dengan sekolah rendah. Okey, seperti ini. Cara pengiraan markah co-curriculum masih juga pilih antara 2. Dan cara menetapkan markah tahunan semasa GPA dan markah kumulatif tahun semasa masih juga seperti yang saya terangkan pada garis panduan sekolah rendah tadi. Dan begitu juga dengan cara pengiraan GPA-nya, CGPA dan 10% markah co-curriculum. Ini semua pun berkenaan dengan garis panduan sekolah menengah ini. PJSK sekolah menengah ini boleh juga kita muat turun di portal rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi untuk itu sampai di sini dulu perbincangan kita mengenai PJSK, pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum sekolah rendah dan sekolah menengah serta aktiviti ataupun aktiviti sigak yang telah kita pun sentuh sebentar tadi. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada golongan murid, ibu bapa dan juga guru mengenai dengan bagaimana cara melakukan pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah. Sampai kita berjumpa di lain-lain isu yang utama dalam sistem pendidikan di negara kita. Untuk itu, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.